وأصحابه والتابعين والتابع تابعين وسيدنا جعفر الطيار سيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا زيد بن حارثة وجميع العلماء والأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمشايخكم وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور المذهب نسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم علمنا بالأدب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama dan selama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Jalla wa Ala dengan limpah kurnia izin hendak daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita satu pertemuan yang cukup hebat. Satu pertemuan yang mana pertemuan ini ditindan oleh para malaikat sehinggalah nurnya capai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya sama-sama kita membetulkan niat kita, tujuan pertemuan kita, kehadiran kita pada hari ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita daripada perangai-perangai sifat-sifat ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudari yang nanti Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kelas pertama kita iaitu Bahjatun Nazar. Jadi kitab Bahjatun Nazar ini sebuah kitab ringkasan daripada kitab beberapa buah kitab iaitu kitab Mukhtasar Syekh Abdillah, yang mana perbahasan dalam ini perbahasan fardu ain. Jadi maklum pada kita ini belajar syariah, fardu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Jadi perkara ini fardu ain. Hari ini ramai orang dia mampu bahas benda-benda yang besar. Isu Malaysia dia boleh bahas, isu siasah dia boleh bahas, isu zakat kambing dia boleh bahas, isu macam-macam isu yang boleh dibahas, tapi kadang-kadang dia terlepas pandang benda-benda yang fardu ain. Jadi bila fardu ain tak selesai sehari untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang mendatang? Hari ini orang tu solat sunat kalah Rabiatul Adawiyah radhiyallahu anha lebih 1000 rakaat, tapi mandi junub tak pernah selesai. Hari ini orang tu dia beribadah, dia berpuasa setiap hari, tapi mandi junub dia tak pernah selesai. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menerima? Hari ini kalau kita buka mana-mana kitab fiqh, Kifayatul Akhyar, Al-Iqna, Al-Hidayah, mana-mana 4 mazhab, perkara yang pertama dibahaskan adalah at-taharah, iaitu penyucian. Sebab hari ini ramai orang yang mampu berada di tangga yang paling atas, tapi mereka lupa tangga yang di bawah. Jadi hari ini kita adakan Rubat Mahabah dengan kerjasama Negeri Sembilan, anjuran Negeri Sembilan dengan kerjasama Rubat Mahabah, cuba mengadakan kelas talaki, mana sekadar perbincangan lah. Jadi saya ni tak ada apa pun, hanya sekadar berkongsi sahaja apa yang ada melalui kitab Bahjatun Nazar. Jadi kitab ni lebih kurang ada 400 masalah. Jadi rezeki anak-anak kita boleh settlekan dalam satu fasal yang berbaki ini, mampu kita selesaikan perbahasan Bahjatun Nazar, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Lepas tanggungjawab satu orang muslim, lepas tanggungjawab satu orang mukmin, dia selesai fardu ain. Jadi perbahasan kita sebut pada permulaannya, perbahasan kita adalah perbahasan mengenai akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu perbahasan yang pertama. Yang kedua, mazhab yang akan dibahaskan oleh kita adalah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kemudian masuk kepada perbahasan tasawuf, hanya ambil perbahasan tasawuf hanya ambil bahagian-bahagian maksiat hati, maksiat mata, maksiat mulut dan sebagainya lah. Ni insya-Allah, dan kita punya kelas kita cuba adakan secara dua sistem, iaitu sistem moden dan sistem turas. Hari ini saudara-saudari minta Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat, kita kalau nak adakan sistem turas tak cukup 1 jam, 2 jam tak cukup nak bahaskan 3 muka surat. Bahkan orang yang mengaji dengan sistem turas, iaitu masuk pondok, Bahjatun Nazar dibahaskan hampir 2 jam. Bahkan corak-corak, kalau buka kitab lama dia ada corak, cukup turut dibahaskan kenapa corak dia macam ni.
Adakah ada maksud ataupun ada maksud sehingga mencecah kulit muka sahaja 2 jam 3 jam. Itu sistem turas. Tapi sistem moden hari ni pegang whiteboard, conteng, habis. Nahwu Syafi, khatam. Keluar jadi sibawah thani, salis rabi'. Jadi kita menggabungkan kedua sistem, maksudnya sahabat kita, sahabat Al-Fakir iaitu Ustaz Ahmad, dia akan baca dan bergantung kepada mana, dan kita akan bahas kadar yang mampulah. Dia ada kurang, ada salah, mohon sama-sama kita tunjuk ajar. Insya-Allah. Jadi perbahasan yang pertama, kitab akidah. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu taala kata apa, tidak diterima amal ibadah melainkan setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ni orang solat tapi tak kenal Tuhan. Hari ni orang solat Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang dijisimkan. Hari ni orang solat, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dibayangkan akal fikiran dia duduk macam mana cara dia duduk. Maka perkara ini tak sah, bahkan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala letak dalam satu ayat dalam Quran yang mana menceritakan kesempurnaan diri dia, laisa kamislihi syai'. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesiapa sahaja. Jadi orang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah Subhanahu wa taala, menyifatkan Allah dengan sifat makhluk, maka itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Bismillah. Zaman. Bismillah. Nombor soalan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. As-soalul awwal. Ma huwa al-fardul 'aini min ilmi din? Fardul 'aini min ilmi din huwa al-qadru alladhi yajib ta'allamahu min ilmi al-i'tiqad wa min al-masail al-fiqhiyyah min ahkam al-muamalat liman yuta'ataha wa ghayruha kama ma'rifati ma'asi al-qalbi wal jawarih kal lisan wa ghayruh wa ma'rifati az-zahir min ahkami az-zakah liman tajib alaih wal hajj lil mustati' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rawahul Baihaqi. Jadi saudara minta Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang pertama, soalan yang pertama ditanya, apakah itu fardu ain? Ilmu agama yang difardukan ke atas setiap mukallaf. Jadi fardu ain yang diwajibkan ke atas setiap orang yang bergelar muslim yang sempurna menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sekarang dia sebut min ilmi din huwa qadrul ladzi yajibu ta'allamu min ilmi al-i'tiqad. Min al-ilmi al-i'tiqad. Jadi perkara yang pertama wajib setiap orang muslim iaitu ilmu i'tiqad. Jadi kita dah sebut mula-mula tadi, perbahasan akidah kita dalam kelas ni. Jadi saya bukanlah golongan salafus soleh yang memahami mana saya bukanlah, dan kita bukanlah salafus soleh yang kita sebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tak ada siapa-siapa yang bayangkan macam mana keadaan istawa. Jadi saya sebut landasan kita, manhaj kita dalam perbahasan i'tiqad adalah perbahasan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi saya minta Allah Subhanahu wa taala mengenai kisah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di malam ni kita tak ambil banyak, kita ambil sekadar mana yang mampu. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul yaman humul araq afidah wa alyana quluban wa hikmatu yamaniyah. Jadi kata baginda Nabi SAW akan datang kepada kalian. Ketika itu baginda Nabi bersama dengan para sahabat, maka kata Nabi akan datang kepada kalian ahli Yaman, yang mana hati mereka ini lembut. Wal hikmatu yamaniyah. Perkara ni tak boleh nak dinafikan. Dan hikmah, ilmu ada pada bangsa mereka, iaitu bangsa Yaman. Sehingga hari ini saudara-saudari untuk Allah Subhanahu wa taala yang bawa Islam, yang perjuangkan Islam dengan cara yang lembut, cara apa? Mu'tadil, adalah golongan daripada habaib daripada Yaman. Bahkan keislaman kita pun berpunca datangnya daripada ahli Yaman. Maka selepas baginda Nabi menyebut atakum ahlul Yaman, akan datang kepada engkau ahli Yaman, maka datanglah golongan ahli Yaman yang bersama padanya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini siapa?
Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi, dan dia adalah atuk ataupun susu galuh keturunan Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi saya minta Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya baginda pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi perkara ni Ustaz Izzul pun sebut baru-baru ni, akan datang satu ketika, akan datang satu kaum yang mana mereka saling cinta mencintai. Maka ketika itu baginda Nabi usik belakang Al-Imam, belakang Sayyidina Abu Musa Asy'ari, dia topuk, engkaulah golongan tu. Golongan keturunan daripada Abu Musa Asy'ari yang dijanji, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Ini bukan saya yang mandai-mandai, Ustaz Fizi mandai-mandai nyusun. Tak. Perkara ini dinakalkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, nak menceritakan khabar gembira bagi mereka yang mengikut golongan landasan Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sekadar satu berita kegembiraan, bukan satu jaminan mereka yang ikut jalan ni syurga bagi dia. Syurga, andai kata dia mengucap kalimah syahadah, meyakini Allah, menyempurnakan, menyifatkan Allah dengan sifat kemuliaan, menafikan Allah dengan sifat kekurangan, syurga bagi dia. Walaupun dia diazab dalam api neraka, nescaya Allah akan keluarkan dan masuk ke dalam syurga. Itu sekadar khabar-khabar gembira, dan perkara ini disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Asakir di dalam kitabnya Al-Tibyan. Jadi perkara ni dibahaskan oleh ulama zaman dulu salafus soleh, mereka yang bahaskan. Maknanya berita gembira kepada golongan yang mengikut jalan Al-Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Di sini Allah Subhanahu wa taala, sekadar kesimpulan, maklum sahaja Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari, orang sekarang hari ini tuduh, fikrahnya Mu'tazilah, pegangannya Mu'tazilah. Ya, maklum Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia Mu'tazilah. Kenapa? Mati ayahnya ketika dia kecil. Maka mak Al-Imam Abu Hasan kahwin dengan pembesar Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah, Al-Jubba'i, berkahwin. Maka Al-Imam Abu Hasan menjadi anak tiri. Jadi satu orang mendidik anak, satu orang ayah mendidik anak, nescaya akan terkesan kepadanya jalan ayah dia. Sehinggalah 40 tahun lamanya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, sehinggalah sampai ke Ramadan, baginda Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, wahai Ali, nama dia Abu Hasan Ali al-Asy'ari, wahai Ali, bantulah agama aku, bantulah jalan aku. 10 malam pertama tak diendahkan, cuma dia tinggal ke perdebatan. Al-Imam Abu Hasan satu orang yang cukup hebat dalam berdebat. Jadi pada zaman tu dialah orang yang dikenali debat, sehingga dia nak naik ke makam menggantikan Al-Jubba'i, menjadi khalifah kepada Mu'tazilah. Kemudiannya hanya meninggalkan perdebatan, masuk kepada fasa yang kedua, Ramadan yang kedua, 10 yang kedua, bertemu juga dengan baginda Nabi SAW. Boleh tak tengok baginda Nabi dalam mimpi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamathalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia benar-benar melihat aku. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai aku. Dan kata baginda Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadha, riwayat Bukhari. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia akan lihat aku dalam keadaan dia jaga. Dan keadaan macam ni nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara mustahil. Jadi Ramadan, 10 Ramadan kedua pun turut bermimpi. Sehinggalah 10 Ramadan yang ketiga, lepas dia meninggalkan perdebatan, dia meninggalkan perbahasan pengkajian tak ada Mu'tazilah, maka pada Ramadan yang 10 Ramadan ketiga datang baginda Nabi bertemu dengan Al-Imam, berkata, wahai Ali, bantulah agama aku, ikutlah jalan agama aku. Bukan tinggalkan perdebatan yang aku suruh, bukan meninggalkan perdebatan yang aku arahkan, tetapi aku arahkan engkau untuk mengikut jalan aku. Maka bangun Al-Imam Abu Hasan Asy'ari pada 27 Ramadan, beliau menanggalkan akidah Mu'tazilah dengan katanya, dia naik ke mimbar, dia kata, aku meninggalkan akidah Mu'tazilah dengan aku menanggalkan jubah aku. Maka pada ketika itulah maklum, orang mula terkenal dengan apa? Asy'ari. Kau jalan siapa? Aku Asy'ari. Maksud dia, aku bersama dengan jalan Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi saya minta Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Murtada, Al-Hafiz Al-Murtada Al-Zabidi, mensyarahkan kitab Al-Ihya Ulumuddin. Al-Ihya Ulumuddin, mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, katanya apa? Idza utliqa
ahlus sunnah fal muradu bihi. Maka maksud daripada ahlus sunnah adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Itu kata para ulama. Jadi yang kedua, wa min masail fiqhiyah. Wa min masail fiqhiyah. Jadi masalah-masalah fiqhiyah kita bahaskan mengikut landasan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Imam Syafi'i? Itulah mazhab kita di Malaysia. Jadi saya minta Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di Mu'tah kita belajar mazhab Hanafi. Satu perkara yang perlu kita tanam dalam diri kita, belajarlah 4 mazhab, tiada masalah. Cuma pulang kita nanti kena cerdik, kena pakai akal fikiran bagaimana kita nak memimpin kawan-kawan, sahabat-sahabat, orang kampung kita. Adakah kita cintakan perpecahan? Surau kita mazhab Hanafi. Surau kau lantaklah, Malaysia nya fatwa lantaklah. Syafi'i lah, tak boleh langgar perempuan, tak boleh lah. Surau dan boleh mazhab Hanafi. Boleh, siapa nak salam, salam tu imam. Beratur salam. Sebab tak batal wuduk katanya. Maka kita kata, kita cuba letak kita adalah mazhab Syafi'i. Dan dengan erti kata yang lain, mazhab Syafi'i bukan bermakna kita taksub dengan mazhab Syafi'i. Bukan kita kata kita tak boleh pakai mazhab lain. Cumanya kena cerdik bila masa nak pakai mazhab yang lain. Bukan talfik mazhab teragak kita. Sehingga ulama kata, barang siapa yang talfik mazhab mengikut hawa nafsu, tiada agama pada dia. Maksud dia apa? Dia berwuduk dengan wuduk Imam Syafi'i. Apa syarat wuduk Imam Syafi'i? Yang berbeza dengan Imam Abu Hanifah? Bahagian kepala, rambut. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa man ittaba'ahum, mereka yang ikut dia kata 3 helai rambut sahaja. Jadi Al-Imam Abu Hanifah wa man ittaba'ahum kata rubuk kepala. Beza pada batal mereka juga. Batal Imam Syafi'i, batal dia apa? Bila sentuh perempuan terbatal. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah, sentuh perempuan terbatal tak? Tersentuh tak batal. Jadi sekarang ni dia nak mudah, dia ambil uduk dengan 3 helai, senang tolak rambut sikit 3 helai. Batal dia pun nak mudah. Batal dengan langgar akhwat. Maka ulama kata tiada agama pada dia, tiada ibadah. Sebab macam mana Imam Abu Hanifah boleh kata batal tersentuh perempuan? Tak batal. Sebab Imam Abu Hanifah dah syaratkan dengan syarat wuduk kau dengan rubuk kepala. Di seterusnya wa min ahkamil muamalat. Seterusnya ahkam muamalat dah. Muamalat, jual beli dan sebagainya. Sekarang itu semua dibahaskan dalam ni. Dan kemudian ma'rifatul ma'asil qalb. Ini tasawuf. Jadi kata Al-Imam Ahmad Rifa'i qaddasallahu sirrah, at-tasawuf kulluhu akhlaq. Faman zada akhlaqu zada tasawufu. Tasawuf ni semuanya akhlak. Barang siapa yang menambah akhlak, bertambah lemah lembut, bertambah sopan santun, bertambah dia punya baik, cerdik sebagainya, maka tasawuf lah dia. Sufi lah dia. Kata Imam Ahmad, at-tasawuf man safa. Tasawuf itu barang siapa yang suci hati dia, maka dia tasawuf. Dah sufi dah tu. Tinggal kalau dia jumpa syekh, ambil bai'ah, ada guru yang memimpin dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adik ni yang datang majlis hari tu, saya ada bawa kitab tasawuf, kitab zikir aurat Imam Ahmad Rifa'i. Boleh sebelum mengeluarkan ambil. Yang datang majlis, ada lebih nanti baru tuntut. Yang tak dapat, yang tak datang, kali datang majlis. Itu kelebihan kita berikan insya-Allah. Iaitu al-qalbun wal jawarih kal lisani wa ghairihi. Itu tasawuf. Wa ma'rifatuz zahir ma ahkamuz zakah liman tajibu alaihi wal hajj lil mustati'. Jadi fardu ain ni mana datangnya? Datangnya daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ma'ruf. Belajar syariah kot. Cakap bunyal Islam dah sambung dah. Boleh dah tutup kelas. Tu kita tak payah nak syarah banyak-banyak, kita tanya jentik-jentik sikit supaya benda tersedar balik, teringat balik. Macam tu. Jadi Islam dia terbina dengan 5 perkara. Mana ustaz datang tasawuf ni rukun daripada Islam? Hadis riwayat Sayyidina Jibril, hadis riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Jibril datang bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal iman wa ma huwal Islam wa ma huwal ihsan. Jadi syarat nak sampai kepada makam tasawuf, menjadi golongan sufi, syarat dia apa? Yang pertama iman, mantap akidah. Hari ni orang, aku sufi, aku jalan aku Ar-Rifa'i belakang, Asy-Syazuli, An-Naqsyabandi. Tetapi kalamnya kalam orang seakan-akan tak pernah belajar akidah. Allah berada dalam jasad aku, Allah berada sekian-sekian, aku melihat Allah.
Jadi itu katanya yang pertama akidah. Kata Al-Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu qaddasa basarah, lafzatani salmatani, dua lafaz yang merosakkan seorang itu, gugur seorang itu daripada akidah, keluar daripada Islam. Al-qaul bil wahdatul wujud, kalam mengatakan wahdatul wujud, kesatuan antara dia dan Allah, wasyathu ala ni'mah, dan banyak sangat cerita pasal nikmat. Boleh tak cerita pasal nikmat? Boleh. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan sembanglah, bicarakanlah nikmat engkau wahai Muhammad. Sekarang ini Ustaz Fakir Rahim sembang, alhamdulillah Allah beri kejayaan kepada ana, Allah berjayakan ana mendapat 19/20 dalam imtihan. Boleh? Boleh. Tapi kalau dah banyak sangat, ana 19, oh ana ni, ana tu, ana ni, ana tu, datang riak. Datang riak, batal segala amal. Itu kata Al-Imam Ahmad Rifai qaddasa basir, lafzatani salmatan, dua lafaz yang merosakkan, al-qaul bi wahdatil wujud wa syathu 'ala ni'mah. Banyak mana cakap pasal nikmat, agak-agak cerita pasal nikmat tu. Macam tu kata Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu ini satu kefarduan bagi setiap orang Islam. Mungkin orang ustaz cakap laju dan sebagainya, makan masa. Orang kata first time duk atas kursi besar ni pun tak selesa, macam ada bantal je suruh tidur ke apa orang. Jadi tak apa, perlahan. Kita cuba perlahan insya-Allah. Tapi setakat ni dapat tangkap kan? Kelaju bona. Boleh kan? Boleh insya-Allah. Sikit-sikit perlahan. Boleh Ustaz Nafi dah? Jadi dengan lafaz muslim, adakah orang perempuan tak wajib menuntut ilmu? Wajib menuntut ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak pernah harahkan kita minta kuasa. Ya Allah, anugerahkan aku jawatan kepimpinan. Ya Allah, anugerahkan aku makanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ya Allah suruh wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah perintahkan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhan, tambahkan kepada aku ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu baru kita mampu kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Al-Imam Ahmad Rifai qaddasallahu sirrah, al-ilmu syarafad dunya wal izzul akhirah. Ustaz ni banyak sebut Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad Rifai? Nanti kita kenal pula dengan siapa Imam Ahmad Rifai. Jadi ialah saya sebut pasal Imam Abu Hasan Asy'ari. Masuk kelas Ustaz Fiji Abu Hasan Asy'ari. Sebab saya sebut saya Asy'ari akidah. Saya mengikut jalan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Disebut warna fiqh Syafi'i, fiqh Syafi'i, fiqh Syafi'i. Syafi'i Rani pun fiqh dia pun Syafi'i juga. Sebab saya sebut saya mazhab saya Syafi'i. Jadi banyak sebut Ahmad Rifai. Sekarang baru bertatih nak berjalan dalam landasan ataupun bimbingan daripada guru saya yang mana dia adalah Rifai jalannya. Dikata Imam Rifai, al-ilmu syarafud dunya. Ilmu syarafud dunya. Ilmu ini memuliakan seorang kat dunia. Wal izzul akhirah. Bahkan dia juga memuliakan seorang di akhirat. Dekat dunia orang yang berilmu diangkat, dipandang, diterima, diletak mana-mana dia boleh hidup. Begitu juga orang yang ada ilmu di dunia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat. Sebab apa? Kerana di dunia dia sayang kepada Allah, dia sayang kepada Rasul kerana ilmu, maka di akhirat dia dimuliakan kerana ilmu yang dia belajar di dunia. Dan kata baginda Nabi SAW, u'du aliman, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takunu khamisan. Ada yang kata sampai 3 ya, fala takunu rabi'an, fala takunu rabi'an, fala takunu khamisan, fatahlik. Jadilah orang yang alim. Tak mampu jadi orang alim, muta'allim. Muta'allim orang yang ada buku, ada pen. Itu muta'allim, orang yang belajar. Au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Dia tak bawa pen, tak ada buku, dia mendengar. Dia suka dengar ilmu. Rekod, catat tak pernah. Tak apalah, korang ada golongan ni dalam hadis Nabi. Au muhibban, ataupun orang cinta. Wah, naik status ilmu. Orang post-poster ilmu dia pun share. Jom pergi ramai-ramai. Dia tak datang pun. Macam program tasawuf dan berhati. Jom program tasawuf. Tak datang pun dia. Daftar. Syekh, anda ada daftar program entah bagus. Time ke pendaftaran tak ada pun orang ni. Dia perhati banget. Tak apa, dia pun tergolong juga dalam muhibban. Orang yang cinta ilmu. Jangan jadi orang yang kelima.
Orang kelima ni golongan ni apa? Kata Nabi, patah lik, celakalah. Golongan yang benci dengan ilmu. Tak boleh tengok bumi Mu'tah ni penuh dengan majlis ilmu. Ustaz ni buat majlis ilmu, ustaz ni buat majlis ilmu, ustaz ni Wisma buat, Usma buat, semua Tompek buat. Baik Sakura berselawat, baik Bubat berselawat, Umar Ustaz Ahmad, Umar Ustaz Syafi'i, Bukhari, semua ada. Dia panas. Golongan ni kata baginda Nabi celaka. Hadis Nabi dia golongan ni golongan yang disebut oleh baginda Nabi celaka. Bila kita jemput, ustaz ni panas apa? Nah, bila orang majlis ilmu, ustaz ambil kursi ni, ustaz duduk. Ana duduk bawah. Ana ni budak hingusan, baru belajar. Dah baru belajar ke dongki orang buat majlis ilmu, kenapa? Tak boleh. Dia saya minta Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saya ni orang dah tua, tak berapa nak tua sebab ada orang tua lagi daripada saya. Jadi saya pun dah tahun ujung-ujung lah ni. Ada rezeki anak-anak, habis. Tak ada rezeki, Allah nak suruh panjangkan lagi. Amin. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan lah untuk akhir sem ni. Sem-sem akhir ni lah, 2 sem terakhir, 3 sem terakhir ni lah, barulah saya nampak bumi Mu'tah ni ada majlis ilmu. Di Masjid Aisyah ada majlis ilmu. Di Wisma ada majlis ilmu. Di Rumah Baik Bukhara ada majlis ilmu. Yang underground ada majlis ilmu. Yang underground pun ingat tak tahu ada majlis ilmu underground. Yang masalahnya, yang kita ni nuntut ilmu kat mana? Dekat nuntut ilmu dekat Facebook. Ada orang share hari ni. Dia pun belajar ngapal. Ngapal jadilah alim. Kata Imam Ibn Sirin, agama engkau ditentukan dengan siapa engkau ambil. Maknanya agama engkau diambil daripada siapa? Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan ta'allum. Ta'allum tu dengan apa? Duduk depan guru. Itu nama dia ta'allum. Bukan duduk depan FB. Duduk depan FB tak dinamakan ta'allum. Itu dinamakan apa? Tasyahud. Dia menyaksikan. Pun tak sampai makam menyaksikan. Bagilah nama sendiri. Allah teruskan. Wa qala bihi man huwa al-mukallifun al-mulzimu bid-dukhuli fi ad-din al-islam wal 'amali bi syari'atihi. Jadi kata masuk dia bahaskan soalan kedua, siapakah hari ni kau tak adalah buku ni tutup. Siapa tu mukallaf? Agak-agak tak payah nak tunjuk ego macam boleh jawab soalan siapa mukallaf. Tutup buku. Siapa mukallaf? Orang tanya, lepasan mana Jordan? Ustaz, siapa mukallaf? Ana makom dah tinggi ni, benda asas ni ana kena rujuk kitab balik. Nak buat ego. Siapa tu mukallaf? Al-mukallafu wal balighul aqilu alladhi balagtahu da'wat al-islam. Jadi yang pertama dia kata al-mukallaf tu baligh. Baligh dengan cara apa? 2. Perempuan ada berapa cara baligh? 2. Tiga. Masya Allah. 1. 1 tu apa? Balik nanti try kat member-member yang konon tajuk pun ma yazidu ala arba'ah mi'ah soal fi matan mukhtasar. Mukhtasar benda ringkas ni belajar. Baca sendiri boleh faham. Kon belajar benda simple tak. Jadi orang perempuan ada 3 cara. Orang lelaki ada 2. Cara nak tu pandailah banyak cara, cuma nak nentukan kau tu balik. Yang pertama bagi orang lelaki adalah keluar mani. Dan yang kedua sampai had umur 15 tahun maka balik. Tunggu umur 11 tak, umur 12 tak, 13 tak keluar mani, 14 tak keluar, 15 tak keluar, maka baliklah. Cuma rugi satu nikmat. Nikmat mimpi. Rugi lah. Mungkin lepas daripada tu mungkin boleh. Tapi mana nikmat sebelum tu lah. Rugi nikmat dunia. Jadi orang perempuan apa yang satu tadi? Keluar haid. Adakah orang perempuan tak keluar mani? Maka kata ulama, yang pertama keluar mani, yang kedua haid, dan yang ketiga ada yang kata 5 mana paling had 15 tahun, ada yang kata 18 tahun, Syafi'i kata 15 tahun. Ya, terus. Wa yakunul bulughu binisbati az-zakari bihusuli amri min isnin. Min al-ithnain. Ru'yatil mani aw bulughi 15 sanatan qamariyatan. Walil untha bihusulil
amru min thalatha ru'yatul mani au damul haid au bulughu 15 sanatin qamariyatin faman mata dunal bulughi falaysa mukallafan waman ittisal jununahu min qabla al bulughi ila ma ba'dahu wa mata wa huwa majnunun falaysa mukallafan waman 'asha balighan wa lam yablaghu walam yablighuhu aslu da'wati ay syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah falaysa mukallafan. Qala Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an salat anin naimu hatta yastayqizu wa anis sabiy hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqil. Jadi saya minta Allah Subhanahu wa taala yang pertama baligh. Kita dah syarah dah baligh. Orang lelaki ada 2 cara, orang perempuan ada 3. Bukan sekadar haid sahaja. Iaitu keluar mani, darah haid dan sampai pada umur 15 tahun mengikut qamari. Yang kedua akil, orang yang berakal. Yang pertama baligh, yang kedua akil. Adakah telah wajib, adakah dia telah diiktibarkan mukallaf? Dia tak diiktibarkan mukallaf bila mana tak sampai kepada dia dakwah. Maka dakwah itu sampai dengan cara apa? Dengan cara dia mendengar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kepada dia dan dia faham makna, maka wajib dia beriman dengan makna tersebut. Dia kata dia duduk dalam kawasan orang asli. Jadi sampai kepada dia dakwah cuma dengan bahasa dia lah. Kalau bahasa orang asli tak tahu bahasa dia macam mana, dia faham. Oh, tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wajib pada dia mukallaf. Dia tak beriman, maka pada dia azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengar pada orang kampung orang asli ni, di Malaysia banyaklah kampung orang asli. Sampai kepada dia azan, dia duduk corok macam azan. Cuma sampai pada ni azan. Dia dengar la asyhadu an la ilaha illallah, dia dengar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dengar. Tapi dia tak faham. Adakah dia mukallaf? Dia tak mukallaf. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku mengazab seorang itu melainkan telah aku tu hatta nab'asa rasula, sehinggalah diutuskan kepada dia rasul. Jadi rasul itu sama ada baginda Nabi Muhammad ataupun mereka yang pegang risalah Al-Quran, yang pegang risalah Nabi, yang bawa Islam, maka dia adalah rasul. Hatta nab'asa rasula. Kat sini ada satu isu. Isu mengenai hari ini orang ramai kata mak ayah Nabi dalam neraka. Astaghfirullah. Benda ini berlaku. Hari ini ramai pelajar-pelajar, sahabat-sahabat kita hari ini kalau kita tanya, mak ayah Nabi di mana? Mak ayah Nabi di dalam neraka. Mungkinlah boleh panggil dia duduk belajar sini, Bahjatun Nazar. Sebab apa? Sampai tak dakwah kepada mak ayah baginda Nabi. Ada ke zaman Nabi itu Rasul? Tak ada. Itu hujah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibin. Tidaklah kami mengazab seseorang itu hatta nab'asa rasulah, sehinggalah kami mengutuskan rasul pada dia. Tiba-tiba mak ayah Nabi masuk neraka. Ayah Nabi meninggal, Nabi kat mana? Perut. Lahirnya baginda Nabi, Nabi tu jadi rasul Wahai ibuku, mengucaplah. Lepas tu pun dihantar orang lain yang menyusukan. Wafat mak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Mana neraka dia? Di kalam ni kadang-kadang kalam baru makul. Tak boleh nak terima di akal. Depan mata Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma kunna mu'adzibin. Tidaklah kami mengazab hatta nab'asa rasulah. Jadi bahas ada hadis baginda Nabi. Baginda Nabi kata kat seorang sahabat, abah kau dalam neraka. Sesodih sahabat tu. Dia kata, ya Rasulullah, abah kau tak neraka?
Maka kata baginda Nabi, inna abaka wa abi finnar. Abah kau dan abah aku dalam neraka. Ayah kau, Inna abi wa abba. inna abaka wa abi finnar. Ayah kau dan ayahku dalam neraka. Jadi panjang syarah dia, tak cukup masa kita. Dia katanya siapa yang dimasukkan dengan abi di sisi baginda Nabi? Adakah Abu Talib? Adakah sebagai dikiaskan dengan kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut ya abati, abahku tu seorang tukang buat patung. Adakah itu memang abah dia yang sebenar? Disebutkan itu adalah pakciknya, yang mana dalam Arab pakcik pun dia boleh dipanggil abi. Sehingga ketika itu juga dikias banyak. Dr. Ali Jumaah, Syekh Ali Jumaah pun bahas. Hampir 20 buah kitab Al-Imam Suyuti sendiri bahas. 20 buah kitab bahaskan yang nak menafikan mak dan ayah baginda Nabi tergolong daripada golongan api neraka. Hampir 20 buah kitab lebih nak mempertahankan, mengatakan mak dan ayah Nabi bukan daripada kalangan ahli neraka. Dan seterusnya kata baginda Nabi SAW, jadi mereka yang mati tanpa sampai had mukallaf, iaitu dia belum balik, dia mati, maka dia masuk syurga tanpa dihisap. Orang yang kocik lagi dah gila, sampai ke tua gila, mati dia pun tak dihisap. Orang yang tak sampai dakwah, mati dia pun tak dihisap, syurga bagi dia. Di sabda baginda Nabi SAW, rufi al-qalam anil thalath. Terangkatnya qalam ini dengan 3. Anil naim hatta yastaqim. Mana tak ambil kira orang yang tidur, Allahu akbar, orang yang tidur sehinggalah orang tersebut jaga. Wa anil sabi hatta yahtalim. Satu orang kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Wa anil majnun hatta yaqil. Dan sehinggalah orang yang gila sehinggalah dia berakal. Dalam isu 3 yang pertama ni tadi, kalau dia kanak-kanak, dia gila, dia tidur, maka tak ada padanya taklif. Jadi boleh tak kita sebut pada adik-adik kita, haram ke atas engkau, neraka bagi engkau? Kenapa tak boleh? Sebab dia bukan mukallaf. Jadi orang yang kata, dek kau mencuri neraka kau ni, kau tahu kau masuk neraka, walaupun dengan cara takdib, ulama kata tak dibenarkan. Kenapa? Menafikan, menipu dengan ayat Quran, hadis baginda Nabi SAW. Teruskan sikit. وقال به ما معنى قول المؤلف والتزام ما لزم عليه من الأحكام؟ معناه أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فالعبد فالعبد التقي هو الذي أدى الواجبات وتجنب المحرمات. ومن مات على ذلك يدخل الجنة من غير سابق عذاب. Jadi disebut kat sini apa yang dilazimkan ke atas seorang mukallaf, apa yang wajib. Bila disebut dia cukup 3 syarat, maksudnya dia telah sampai dakwah, baligh dan dia berakal, apa yang wajib pada dia. Jadi katanya ada wajibat, buat segala perintah wajib, wajtinab al-muharramat, dan meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama dia takwa. Bagi ulama kata takwa itu kena tambah dengan lakukan amal-amal baik. Nak jadi wali senang ke susah? Susah, senang. Apa cara nak jadi wali? Yang pertama ada wajibat. Buat semua perintah wajib Allah. Puasa Ramadan dibuat, yang solat 5 waktu buat. Zakat dia keluarkan, haji dia tunaikan. Buat baik pun dia buat sebab perintah Allah. Dan dia tinggalkan segala muharamat. Haram cakap kau ajar dengan orang tua, haram buat jahat, semua dia tinggalkan. Haram mencuri, haram semua dia tinggalkan. Dan yang ketiga, buat amal sunat. Kata baginda Nabi dalam hadis Arba'in Nawawi, bila mana orang yang buat ada wajibat, ijtinabil muharamat, meninggalkan segala perkara haram, dan dia buat segala amal sunat, maka pendengaran dia pendengaran aku, kata Allah. Penglihatan dia penglihatan aku. Jalan itu jalan aku. Gerak-geri dia gerak aku. Wali. Bukan zahir saja, termasuklah perkara wajib hati. Wajib tak su'zon, haram su'zon. Wajib sangka baik, haram buat sangka buruk. Kena. Sunat hati apa?
Jadikan dongompan jantung itu penuh dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Jadi wali. Baca. Wa qala bihi. Jadi sebelum tu, jadi kata baginda Nabi SAW, alaika bittaqwa. Taqwa tadi kita sebut apa? Ada wajibat wajtinabil muharramat. Alaika bittaqwa. Wajib ke atas engkau takwa. Fa innahu jima' kulli khair. Pada takwa itu menghimpun segala kebaikan. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah buka pada dia jalan, mudahkan rezeki, mudah ilmu, mudah orang pandang dia pun sayang, dia lalu pun orang rasa dia ada izzah, ada tu kata baginda alaika bittaqwa fa innahu jima' kulli khair, padanya terhimpun segala kebaikan. Kata al-Imam Al-Kushairi, iaitu satu orang ulama tasawuf, apa kitab dia, Risalah Kushairiyah. Katanya wala aish illa ma'ar rijal qulubihim tahta wala aish illa ma'ar rijal qulubihim tahta taqwa. Janganlah kau hidup melainkan kau hidup bersama dengan golongan-golongan yang mana hati dia itu penuh dengan ketakwaan, kejayaan bagi engkau. Maka kat sini nak sebut Imam Kushairi dan Risalah Kushairiyah ni nak sebut, bersahabatlah, lazimkan diri itu dengan orang-orang yang baik hati dia. Kenapa? Tempias kebaikan itu pasti terkena pada diri engkau sehingga engkau dapat kebaikan itu. Bismillah. Bayyin a'lal wajibat wa afdaliha indallahi ta'ala. A'lal wajibat wa afdaliha indallahi ta'ala al-imanu billahi wa rasulih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanu billahi wa rasulih. Rawahu al-Bukhari. Wal imanu syart liqabul al-a'mal as-salihah. Faman lam yu'min billahi wa rasulih fala thawaba lahu abadan fil akhirah. في الآخرة قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Surah Ibrahim. Jadi kita lajakkan sikit, sepatutnya kalau ikut rancangan kalau kita maghrib sampai ke isyak, cuma tadi lambat agih buku macam-macam kan, nak bagi laluan sebagainya, kita ambil sikit sampai kita masuk tajuk, ambil tajuk akidah sikit. Jadi kat sini tak ada apa pun, cuma dia kata keimanan yang tertinggi, kewajipan yang tertinggi adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan afdalul a'mal imanu billah wa rasulih. Sebaik-baik amal, semulia-mulia amal, sehebat-hebat amalan adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dari riwayat yang kata summastaqim, kemudian kau bertakwa, kemudian kau istiqamah pada jalan tersebut. Bila kau ada iman dengan Allah, kau ada iman dengan Rasul, kemudian kau istiqamah pada jalan itu, maka syurga bagi engkau. Jadi takwa tadi kita sebut, tambah sikit cara nak kenal kita ni orang yang bertakwa ke tidak. Jadi ulama al-Imam Kushairi dalam Risalah Kushairiyah dia sebut, bagaimana nak mengenali diri seorang itu dia sampai ke makam takwa ataupun tidak. Ada pada dia takwa ataupun tidak. Kalau ada tiga benda ni, ada. Kalau ada sikit, takwa sikit. Kalau ada banyak, takwa banyak. Kalau memang itulah dia, ada orang bertakwa. Yang pertama saya telah tadi ada wajibat tu. Itu yang pertama. Yang kedua dia sebut Imam Kushairi, yang pertama dia tawakal. Apabila dia telah berusaha dan dia bertawakal, itu tanda pertama dia orang yang bertakwa. Tanda takwa yang kedua, kata Al-Imam Kushairi dalam kitab dia Risalah Kushairiyah, dia redha dengan segala perkara yang berlaku. Sama ada baik pun dia redha, buruk pun dia redha. Ini ciri takwa yang kedua. Dan yang ketiga, ciri takwa yang ketiga, dia sabar dengan segala perkara yang ditimpa ke atas dia, segala ujian yang ditimpa ke atas dia, dia bersabar. Okey, cukup 3 syarat. Ada salah satu syarat, ada takwa. Ada satu, adalah sikit. Ada 3-3, campur dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa? Ada wajibat sebagai ijtinabul muharramat, dan ada 3 ciri ni, maka dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi orang yang saya boleh. Bila mana mati satu ketika dahulu, siapa Pak Long tu? Nelson Mandela. Pak Long tu kan, Nelson Mandela. Dia baik tak? Baik. Nelson Mandela orang baik, adil. Bila mana matinya dia ni, orang saya pun nak kata rahmatullahi alaih. Semoga Allah merahmati Nelson Mandela. Boleh tak boleh? Haram. Syurga bagi Nelson Mandela? Haram. Sebab apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan bagi orang yang mengkafirkan Tuhan dia. Bagi orang yang mengkafirkan Tuhan dia, segala amal dia jadi dobu. Tak ada pakai, tak ada guna depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia baik, walaupun dia adil macam mana pun, tak ada kejayaan bagi dia. Orang yang duk pertahankan Nelson Mandela masuk syurga, orang yang gunakan akal. Imam Abu Hasan Asy'ari gunakan akal. Oh, akal ni Mu'tazilah Ustaz. Imam Abu Hasan Mu'tazilah lagi. Tak. Imam Abu Hasan Asy'ari dia menggunakan akal, tetapi dia tak pernah menafikan nas. Nas kata ada azab kubur, akal tak boleh terima. Macam mana orang dalam kubur boleh kena kotok? Tetap diisbatkan azab kubur. Itu beza. Orang yang gunakan akal tanpa menafikan nas, iaitu nakli, berbanding dengan golongan yang mengutamakan akli, mengkeduakan nakli, Mu'tazilah. Ada nas, ada akal. Akal kata tak logik, maka tolak nas, menangkan akal. Itu Mu'tazilah. Yang Imam Abu Hasan Asy'ari Asy'ariyah, nas ada, akal ada. Akal tak terima nas. Sebab nas, maka terima nas, menangkan nas. Ada azab kubur, contoh. Itu Asy'ariyah. Jadi golongan yang pertahankan Nelson Mandela, syurga bagi Nelson Mandela, syurga bagi Nelson Mandela, rahmatullahi alaih. Kita ada satu kebun dan kita ada satu hamba. Kita kata dengan hamba tersebut, ataupun ada dengan orang gaji, kita kata tanam dekat kebun ni pisang. Tanamlah pisang. Ustaz Ahmad dia suka pisang. Tanam pisang. Tiba-tiba dia pergi ke kebun Hanafi, dia tanam carrot. Dekat kebun Hanafi. Tak pun dia tanam pisang. Tanam pisang juga kat kebun Hanafi. Cukup bulan dia datang jumpa. Bos, Ustaz Fizi, bos, saya dah tanam, saya nak upah. Layak tak dia dapat upah? Sebab apa tak layak? Sebab dia pergi cucuk tanam, sama ada tanam carrot, pisang, dekat kebun Hanafi. Saya suruh dia tanam kat kebun mana? Kebun Zul Hafizi. Dia pergi tanam dekat kebun Hanafi. Layak tak dia dapat gaji sebenarnya? Walaupun dah berbuah, bertandan-tandan, layak tak? Tak. Macam tu lah Nelson Mandela. Dia buat apa? Dia buat kebaikan macam mana? Dia adil, dia apa sebagai ini. Orang nak pergi berjumpa dengan orang golongan-golongan siasat yang pakai akal lebih daripada Quran. Ini golongan ni. Dia perjuangkan politik, ya benar perjuangkan politik. Kita cinta keadilan. Tapi bila lebihkan akal daripada nakal, itu yang jadi macam tu. Pergi jumpa dia, tuan ada kebun, suruh saya nanam kat kebun orang lain. Agak-agak dapat, saya dapat upah tak? Takkan dapat. Dia suruh kau buat benda lain, kau buat benda lain. Tak dapat je. Jadi macam tu juga Allah kata, buat benda atas nama aku, niatkan aku. Hari ni tuan-tuan, puan-puan duduk dalam majlis ni bukan kerana Allah. Dapat tak? Tak dapat. Sampah. Bi asyrafil ma'lumat. Jadi dia kata kat sini ilmu tauhid tu ilmu yang pertama. Jadi budak-budak Usuluddin siapa dalam ni? Oi, kita Usuluddin ni bahat. Kita menang. Sebab apa? Ilmu Usuluddin ataupun ilmu kalam, ilmu Usuluddin. Apa sebutlah nama pun. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kebenaran, ilmu mengenal Tuhan. Sebutlah apa ilmu? Ilmu itu yang lebih wajib dipelajari, wajib dia yang utamakan berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana hari ini orang angkat takbir Allahu Akbar tapi tak kenal siapa itu akbar, tak kenal siapa itu Allah yang diakbarkan. Dia sebut Allahu Rabbi tapi tak kenal siapa itu Allah. Yang hanya dia kenal Allah itu umpama makhluk. Na'udzubillah min zalik. Maka tak ada pun pada dia kejayaan sebenarnya. Itu kata hadis diistimbatkan daripada kisah Sayyidina Jibril yang bertemu dengan baginda Nabi SAW. Mal iman, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Antu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusulihi. Yang pertama akidah. Lepas tu baru masuk ngaji fiqh.
Ni dah solat tapi tak kenal Tuhan, puasa tak kenal Allah. So untuk siapa diserahkan benda tu? Itu kata ilmu akidah, ilmu yang pertama. Itu kata kalau perasan masyayikh yang datang mengajar waktu seminar tasawuf, syekh yang pertama kata alaika bil ilmi thumma al ilm summa tasawuf. Yang dia contohlah kayak dia kata Muhammad Sulaiman, macam mana nak engkau kata engkau sufi tapi engkau tidak mempelajari akidah. Lepas tu yang kedua, Sayyidi Syekh Fawaz kata apa? Alaika bil ilmi thumma al ilmi thumma al ilmi summa bit tasawuf. Pertama ilmu, yang kedua ilmu, yang ketiga ilmu, dan yang keempat baru tasawuf. Ilmu tu apa? Yang pertama sekali wajib akidah. Sebab akidah ni lah punca kita berjaya mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وشرف العلم بشرف المعلوم فلما كان العلم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرأه الأنبياء عما لا يليق بهم كان أفضل من علم الأحكام. Maka kat sini dia sebut yang pertama kenal Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad Rifai qaddasallahu sirrah. Dan ulama-ulama yang lain pun dia sebut apa? Apa yang dia sebut? Apa dia sebut? Al-Imam Ahmad Rifai qaddasallahu, bila mana mensyarahkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah yang bagaimana? Disebut oleh Imam Ahmad Rifai, la ilaha illallah, Allah yang alladhi muttasif, yang disifatkan bisifatil kamal wal munazzih min kulli naqais. Jadi Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat dia sifat yang tak ada cacat cela, dan ternafinya Allah, tersucinya Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Dari sebab golongan Syiah gulu, Syiah gulu lah. Sebab Syiah ni, hari ni kita pandai bona dengan Syiah. Syiah kafir, Syiah kafir, Syiah kafir. Sedangkan Syiah tu banyak golongan. Syiah gulu. Antara sebab dia dikafirkan, antara kerana dia kata al-bada', iaitu Allah bersifat dengan sifat bodoh. Allah dengan sifat-sifat ilmu Allah ni ilmu yang baru. Contoh isu apa? Dia kata Al-Imam Mahdi Al-Muntazar dia telah menyorok di Jabal Ridwan. Dia kata 10 tahun lagi akan keluarnya Imam Mahdi. Maka para ulama ahli sunnah menunggu sehingga 10 tahun. Sampai 10 tahun, wahai Imam Syiah, mana Imam Mahdi? Oh, Allah kata cancel. Tambah lagi 10 tahun. Dia menyifatkan Allah dengan sifat bodoh. Mula-mula kata Allah kata 10 tahun, cukup masa 10 tahun, Allah dah cancel lah. Tambah lagi 10 tahun. Sebab umat yang ni tak elok lagi. Sehinggalah hari ni Imam Mahdi dia Al-Muntazar. Teruslah menunggu tak jumpa. Kita pun ada Imam Mahdi. Kita pun menunggu kedatangan Imam Mahdi. Cuma kita tak mengatakan Imam Mahdi kita tersembunyi di Jabal Ridwan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur. Andai kata dipanjangkan umur, kita dipilih untuk menjadi tentera Al-Mahdi dalam memenangkan Islam. Kalau kita tak dipilih untuk jadi tentera Al-Mahdi, doalah ke Allah supaya kita dimatikan sebelum kemunculan Al-Mahdi. Dua je, sama jadi tentera Al-Mahdi ataupun musuh Al-Mahdi. Kalau jadi tentera Al-Mahdi, seronok. Jadi musuh Al-Mahdi, tak neraka dia. Kalau rasa tak layak jadi tentera Al-Mahdi, doalah supaya mati sebelum lahirnya Al-Imam Mahdi. Jadi kat sini kata, dan keduanya, baginda Nabi menafikan baginda Nabi dengan sifat, segala sifat-sifat yang tak layak daripada baginda Nabi. Sifat tersembunyi bagi baginda Nabi, sifat tak amanah pada baginda Nabi. Benda ni kena dinafikan daripada sifat Nabi SAW dan anbiya yang lain. Dan orang ada golongan pula yang mengatakan baginda Nabi SAW tersalah dalam membawa syariat. Apa hukum ni? Boleh tak boleh kata macam tu? Sebagian ulama khilaf sama ada hukum urusan dunia, khilaf. Yang pertama kata takkan berlaku khilaf, makna kesilapan pada baginda Nabi. Golongan kedua kata boleh berlaku silap baginda Nabi pada urusan dunia, tapi bukan pada urusan agama. Sebab sifat Nabi itu tabligh. Wa ma yantiqu, tidaklah Nabi bercakap dengan hawa nafsu. Kalau kata baginda Nabi yang keluarkan segala kalam bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya logik.
baginda Nabi boleh tersilap. Tapi kalau syariat, sebagian golongan ada sebagian orang yang dapat title ulama, sorban atas ni merah, sorban duk atas mimbar berucap, tapi mengatakan baginda Nabi tersilap dengan urusan-urusan agama. Di perkara ni tak layak bagi baginda Nabi SAW, bahkan menipu, menafikan ayat Quran, wa ma yantiqu in huwa illa wahyu. Tidak baginda Nabi bercakap dengan hawa nafsu, dan sebenarnya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata baginda Nabi tersalah dalam urusan syariah, maka kita mengatakan Allah tersalah dalam memberi wahyu. Kapi tak kapi? Menafikan ayat Quran. Bukankah hari ini kita nak ajak kapi korang? Tak. Kita nak ajar, bawa sama-sama diri saya, tuan-tuan, puan-puan, supaya kita berada atas landasan akidah yang sebenar. Akidah yang mana? Kata Imam Ahmad Rifai qaddasallahu sirrah, ad-din ala khattain. Agama ini atas dua jalan sahaja. Ma bainal akal wad din. Bukan, terbalik. Ad-dunya ala khattain. Dunia ni atas dua jalan. Ma bainal akal wad din. Apa yang antara akal dan din? Akal kata boleh, din kata tak boleh. Din mana? Tu je. Tu je akidah. Tenang akidah ni. Tapi itulah, rajin belajar akidah ikut pakai YouTube. Itu yang terpeleot asing-asing akidah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita golongan yang akidahnya akidah yang betul, sahabat dengan perjalanan kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dengan golongan yang segala amal ibadah kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Jadi fa'lam annahu, fa'lam ni ketahuilah. Ayat Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ketahuilah. Adakah baginda Nabi Muhammad yang diajar untuk kenal Tuhan? Tak. Fa'lam adalah untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Tuhan. Baginda Nabi Muhammad cukup mengenali Tuhan. Baginda Nabi Muhammad cukup mengenali Tuhan. Maka jangan disebut tiba kita menyebut baginda Nabi satu ketika dulu pernah sesat. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh nak disebut baginda Nabi SAW ni orang biasa-biasa, ponah sesat, lepas tu Allah pilih pada umur 40 tahun, barulah dia dibatulkan. Baru makul kalam ni. Sedangkan antara tahu tak sebab masa berjalan, lepas tu nak bercerita, tak bercerita kan, ngobarkan kitman ilmu, sembunyikan ilmu, dirajam dengan batu neraka. Sakit kot. Hari ni kita rajam orang pakai batu, tak payah neraka pun sakit. Ini batu neraka. Ni saya pun nak sebut Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah kepada baginda Nabi SAW, satu ketika digelai oleh orang perempuan. Orang perempuan Abdullah jalan depan Sayyidina Abdullah. Supaya apa? Abdullah pilih dia untuk jadi isteri. Tapi setakat ni tak ada. Ustaz Nafi dah pernah buat. Tapi ada. Masya Allah. Maka selepas kemudian Sayyidina Abdullah terpilih, Allah pilih dia untuk berkahwin dengan Sayyidatina Aminah. Binti apa? Takut yang nak sebut. Takut salah kan? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin fardu ain tak lepas. Wajib kenal baginda Nabi sehingga nama Abdul Manaf. Atas itu kusai, kilap semua tu fardu kifayah. Orang buat qasidah dia pun goyang. Dalam tu baca Muhammad bin Abdullah, tak difokus Hanafi. Ya Rasulullah. Jadi kahwin dengan Sayyidah Aminah. Lepas kahwin dengan Sayyidatina Aminah, apa yang berlaku? Orang yang duk usia-usia dia, Abdullah, bila lalu tak usia dah. Laki ni, tak usia tanya, Fulana, marin kau usia dan mana marin dulu, bila aku lalu je, kau confirm tahan aku, kau confirm usia aku. Sekarang kenapa kau tak usia aku? Maka dia kata, aku usia engkau kerana aku nampak pada engkau cahaya. Dan aku ingin cahaya itu menjadi mewarisi zuriat aku nanti. Maka nak jadi isteri Abdullah. Tapi setelah engkau kahwin dengan Sayyidina Aminah, cahaya yang ada pada wajah engkau berpaling dan berpindah kepada
Sayyidatina Aminah. Maka kenapa aku perlu engkau lagi? Macam itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dah gambarkan lahirnya baginda Nabi pun sekian. Awan duk payung baginda Nabi ketika Syam. Tiba-tiba kata baginda Nabi pernah sesat. Ya salam. Wah, alam panjang syarah nanti. Kita tak sampai lagi. Kita kalau target hari ni kesemua dah ponat tak bagi kita tutup. Nah. Kalau macam tu kita berhenti di sini. Wallahu alam. Mana? Qala al-Imam Abu Hanifah. Ayo ada. Qala Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Imam Abu Hanifah fi kitabih al-Fiqh al-Absat, i'lamu anna fiqh fi ad-din afdalu min fiqh fi al-ahkam. Jadi Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqh al-Absat. Imam Abu Hanifah ada 3 kitab fiqh. Fiqhul Akbar, Fiqhul Absat dan Fiqhul apa? 2 ke 3? Imam Abu Hanifah ada 2 kitab ke 3? Satu lagi Fiqh. Di Fiqhul Akbar bahasa tak akidah 100%. Fiqhul saya tak ingat. Fiqhul Absat. Kan ada Fiqhul Asghar? Ada. Itu bahasa tentang fiqh. Maka Fiqhul Absat gabung dua-dua. Jadi kata Imam Abu Hanifah. Jadi hari ni orang ingat imam fiqh paling tertinggi siapa? Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Tetapi ni kita lupa satu orang daripada Ahlul Bait baginda Nabi SAW yang menjadi kepada imam kepada segala fuqaha. Ilmu dia yang punca adanya wujudnya Hanafi, wujudnya Maliki, wujudnya Syafi'i, wujudnya Hambali. Siapa dia? Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Kata Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Laula sanatan fahalaka Nu'man. Jika tidak kerana 2 tahun, maka celakalah Nu'man. Al-Imam Abu Hanifah tan Nu'man. Kalau tidak kerana 2 tahun, celakalah Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah, laula sanatan. Jika tidak kerana 2 tahun, fahalaka Nu'man, celakalah Nu'man. Kenapa? 2 tahun inilah Imam Abu Hanifah tan Nu'man bertemu dan menuntut ilmu dengan Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Imam-imam Syiah. Hari ni panas bona kita dengan Syiah. Syiah tu jangan sampai kita menghina, mencerca Imam Syiah. Bukan Imam Ayatullah yang pakai sorban tengah ni, tak ada. Imam-imam Syiah Ja'far As-Sadiq, mereka semua adalah Ahlul Bait baginda Nabi. Imam Zainal Abidin, Imam As-Sajjad, mereka semua Ahlul Bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib tak wajib cinta Ahlul Bait Nabi? Wajib. Bahkan hadis ni lebih kuat daripada hadis yang biasa kita dengar. Taraktu fikum amrayni istamaksattum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Itu yang makruf kat kita. Satu hadis disembunyikan. Taraktu fikum amrayni istamaksattum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa itrati. Aku tinggalkan kau 2 perkara. Kau pegang, kau takkan sesat samanya. Kitab Allah dan itrah. Itrah tu adalah Ahlul Bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama setuju kata hadis ni lebih kuat, lebih rajih, lebih tinggi martabat darajat dia daripada hadis yang kita sebut yang pertama tadi, Kitab Allah wa Sunnati. Tiba-tiba masuk YouTube, ini sebut qasidah ya Taibah, ada nama Hasan Husain Syiah. Lah, bukan kita sebut dalam qasidah tu kita kata Abu Bakar kau sekian, Omar kau pun laknat Allah. Ada kita sebut? Tak pun. Kenapa tak sebut nama anak Sayyidina Abu Bakar? Dia pun sebut siapa zuriat Abu Bakar, nama anak dia yang kita kenal. Kenapa kita pertahankan, mendefend sangat Ahlul Bait Nabi, baginda Nabi? Sebab perintah daripada Quran. Wa yutahhirukum. Allah muliakan Ahlul Bait baginda Nabi. Baginda Nabi muliakan Ahlul Bait baginda Nabi, ahli keluarga dia. Tiba-tiba hari ni bila mana kita bahas nama Hasan, nama bahas Husain, terus kita ditemplak sebagai Syiah. Bila kita qasidah bermadaih, kita ditemplak sebagai Syiah. Jadi nak Syiah cintakan Nabi, kita pun cintakan Nabi. Tapi cinta Nabi kita, cinta ahli keluarga kita kepada ahli keluarga Nabi tidak sama sebagaimana Syiah, al-Ghulu, Syiah yang tak betul cinta kepada Allah keluarga mana. Adakah hari Ashura itu Rubat Negeri Sembilan bersama dengan Rubat Mahabbah mengadakan sesi berparang, kotok-kotok badan Syiah? Tak. Tapi kita sedih tak kewafatan Sayyidina Husain? Kita sedih tak kewafatan kisah Karbala? Sedih. Tapi kita tak sedih bagaimana cara
golongan Syiah sedih pada kewafatan dia, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya fiqh dalam agama, fiqh dalam akidah lebih afdal, lebih bagus, lebih baik, lebih diutamakan dipelajari berbanding dengan fiqhul akam, iaitu amal zahiriah, angkat takbir, puasa dan sebagainya, fiqh. Maka usuluddin, kenal Allah, ilmu kalam lebih wajib dipelajari, lebih diutamakan, dituntut, diselesaikan kefarduannya, kemudian baru sampai kepada makam ilmu fiqh. Allahu a'lam. Bukan soalan. Jadi ada siapa yang nak bertanya dan sebagainya, kalau boleh jawab sebab tuan-tuan puan-puan bukan ada di hadapan tuan-tuan Imam Syafi'i. Bukan kat depan tuan-tuan ni Imam Ahmad Rifai. Tanya je terus jawab, tanya terus jawab. Kalau tahu saya tahu, kalau tak tahu saya kata tak tahu. InsyaAllah saya usahakan jawapan. Bismillah. Salam. Tanya tadi apa beza antara fiddin dan Fiddin ni ilmu akidah. Ahkam ilmu fiqh. ayah bapa. Kalau ada satu hujah dia katakan sebelum tu ada lagi agama ni. Adakah mereka ni berpegang pada agama ni? Maknanya kata dakwah dah ada waktu tu. Mengatakan agama dah ada waktu tu. Jadi kenapa dia begitulah. Fahamlah kan? Faham. Jadi soalan ustaz tu ada jawapannya, cumanya sekarang ni benda tu nak bahaskan panjang. Antara yang lain kata, antara hujah ulama yang lain yang mempertahankan mak ayah baginda Nabi, kata mak ayah baginda Nabi daripada kalangan orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Beragama dengan daripada Nabi Ibrahim. Kerana ada satu hadis baginda Nabi, nanti ada rezeki minggu depan saya cuba bawakan, kita bahaskan tajuk ni mula-mula, iaitu yang mana disebut sesungguhnya aku dipilih daripada sulbi yang terbaik. Bukanlah aku daripada kalangan anak-anak zina. Maksudnya aku ni bukan anak zina, Abdullah bukan anak zina, Abdul Muttalib bukan anak zina, Abdul Manaf bukan anak zina, Abdul ke atas, Kusai, Kulat dan sebagainya bukan daripada kalangan keturunan yang jahat-jahat. Itu kata baginda Nabi. Itu antara bukti yang kata, ulama yang kata dia daripada bangsa ataupun beragama dengan Hanif. Ulama yang menafikan tu kata fatrah antara fatrah Nabi dengan fatrah Nabi Ibrahim, fatrah yang panjang. Dan semua umat dihapuskan. Semua umat dihapuskan. Kata baginda Nabi, 3 doa aku yang aku minta daripada Allah, 2 dimakbulkan, 1 tidak. Antara doa Nabi yang dimakbulkan oleh Allah, supaya umat aku tak dihapuskan dengan sekali bala. Sekali azab dihapuskan. Umat Nabi lain semua dibala dengan sekali azab hapus. Nabi Lut hapus, Nabi Nuh hapus, ni hapus, Nabi Ibrahim pun dikatakan hapus. Itu kata antara hujah ulama lah. InsyaAllah minggu depan kalau tak ada apa, kelas kita terus dengan hari Selasa, antara Maghrib dan Isyak. Antara Maghrib dan Isyak. Hari ni Rabu, ikutkan Selasa. Nanti saya bincang balik dengan Ustaz Ahmad pihak pengurusan pejabat Jubat Mahabah. InsyaAllah rezeki kita cuba bahaskan ni. Nanti Ustaz Ahmad ingatkan. Ada lagi. Dia kalau kata apa ni, bukan dengan Syekh Haram nak tulis. Tapi kalau malu sangat nak tulis, tulislah. Yang kata Nabi tak tersalah tu kan ada dalam Quran, Allah pun ada menegur Nabi kan, yang Nabi membenarkan dengan mutakhalifin tu. Macam mana? Surah Abasa wa Tawalla. Golongan mutakhalifin maksud saya apa? Golongan apa? Yang golongan yang terkebelakang daripada perang. Kerana dia pun tak hadir perang, dia pun bagi sebab dekat Nabi. Bagi sebab-sebab dekat Nabi. Padahal dia pun tak mahu nak tinggalkan tanaman-tanaman dia pun, harta dia pun tak sanggup nak tinggalkan tu. Abah tegur kat mana? Kan lepas tu Nabi pulau mereka. Kan?
Ni yang mana ni? Yang kes Nabi pulaukan mereka sehingga turun ayat Quran memaafkan. Tapi antara yang lain, kisah katanya Allah menegur baginda Nabi dalam abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla, bermasam muka. Yang pertama itu urusan agama ke? Tak. Yang kedua, ulama-ulama Yaman, waktu saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah SWT ke Tarim pada tahun 1, antara perkara dibahaskan adalah kisah-kisah ni. Ayat baginda Nabi yang disebut oleh orang ditegur. Allah menegur baginda Nabi. Di ulama-ulama Tarim mereka kata bukan Allah menegur Nabi. Mana bukan tegur Nabi kerana kesilapan Nabi. Tak. Mana baginda Nabi menyangkakan ketika itu golongan abasa wa tawallah. Bagi contoh, ni ulama Tarim. Yang pertama bagi saya, itu urusan agama ke? Tak. Yang kedua, abasa wa tawallah, bermasam muka. Baginda Nabi ketika itu sedang beri dakwah kepada golongan pemerintah, golongan pembesar-pembesar. Kemudian datang orang buta, orang miskin sebagainya, datang kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, syarahkan aku tentang Islam. Baginda Nabi kata, kau jawab. Sad kan? Orang dah kata sad. Sad. Baginda Nabi turunkan dakwah dengan pembesar. Muhammad, sad. Dakwah lagi. Lepas tu Allah sebut, wahai Muhammad, kenapa kau palingkan muka daripada diorang? Boleh jadi pembesar yang kau minta kau nak bawa dia masuk Islam. Tak apa baginda Nabi Muhammad nak pembesar masuk Islam. Ketika itu era, bila mana pembesar, ketua kabilah masuk Islam, maka nampak kat situ. Jadi Nabi nampak kat situ. Nabi nak masuk, dia masuk Islam lah kali semua orang masuk satu kampung masuk Islam. Jadi dengan Nabi dengan sangkaan orang ni boleh tunggu sebab dia nak Islam. Kita nak barang, mak nak duit, kejap, kita pun tunggu. Mak nak duit, kejap, tunggu. Mak nak duit, kejap, tunggu. Sedangkan mak kita berhajat pula dengan ayah. Nak minta duit daripada ayah. Bang nak duit bang. Ayah pun berjalan. Bang kita nak beli pampers, nak beli ni, kita. Mak nak duit. Sabar. Jadi dengan harapan orang, bila orang yang nak, orang ni nak Islam, dia boleh menunggu. Sebab dia dah mula berminat dengan Islam. So kalau betul dia nak Islam, dia tunggu. Kat situ disebut. Jadi ulama Tarim cuba jawab dengan kata bukan Allah, bukan kesalahan Nabi, cuma sangkaan Nabi pada ketika itu dan sebagainya lah. Allah alam. Nanti kalau kata Ustazah dapat, nanti cuba. Saya tak berapa nak faham soalan Ustazah. Ya, Ustaz Ahmad. Itu roti dengan sunnati. Minggu depan saya bawakan. Ada lagi Ustaz Azmi apa dia? Jadi kalau tak ada apa, di saya minta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada apa, kita nak sebut. Kita pengajian akidah kita mana? Pengajian akidah kita mana? Kelah akan datang baru kita bermula dengan pengajian akidah. Cumanya bila sebut pengajian akidah ni, bukanlah kita kata kita punya manhaj ni mengkafirkan orang dan sebagainya. Kita tak pernah kafirkan orang, tapi agama yang mengkafirkan. Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Subki, Al-Imam Al-Qabbisi, Al-Imam, semua para imam bila kata engkau menjisimkan Allah. Ustaz dia tadi duk kafir. Bukan saya yang mengkafirkan Quran, mengkafirkan, tapi Quran yang mengkafirkan sendiri. Allah duduk. Kafir dah. Kalau kata Allah duduk macam manusia, maka Quran kata laisa kamitslihi syai'. Jadi saya jawab awal-awal. Maksudnya tiba-tiba kata perbahasan ni berat sangat dan sebagainya. InsyaAllah tak, perbahasan kita tak berat. Akidah tak susah. Orang yang kata akidah susah, dia polik. Sebab apa dia polik? Mungkin sebelum ni dia pernah mengaji pakai YouTube. Tu jadi macam tu. Itu yang dia polik. Saya nampak kat situ je. Akidah senang, insyaAllah kita cuba bawa perbahasan akidah, kita fahamkan akidah dengan kefahaman yang sebenarnya. Maksudnya tak adalah sebenarnya, maknanya sekadar yang saya mampu untuk sama-sama kita faham akidah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, yang mana kata Al-Imam Az-Zabidi. Kita ulang balik Al-Hafiz Al-Murtada Az-Zabidi, dia kata apa? Idza utliqa ahlus sunnah, bila mana disebut ahli sunnah, fal muradu bihi, maka muradnya al-Asy'ariyah wal Maturidi. Dan kata Al-Imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, apa kata dia?
Apa kata Imam Haddad Ustaz ni? Ustaz Fakih Tarim. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal minhal safi ani zalli wal kufri. Kun asy'ariyan, wa kun asy'ariyan, dan jadilah engkau asy'ariyan, iaitu kau berpegang dengan jalan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Fi i'tiqadika, dalam pegangan i'tiqad agama engkau, akidah engkau, maka jadi asy'ari. Fa innahu, maka sesungguhnya, huwa, dia, iaitu jalan tersebut, manhalus safi, perjalanan landasan yang cukup tersusun, cukup as-safi anizagi wal kufri, cukup tiada padanya penyelewengan dan kekufuran. Itu kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, satu orang wali di Tarim makamnya. Alhamdulillah diberi kesempatan menziarahi al-maqam Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi sahabat-sahabat kita yang di Tarim pun sampai je Tarim, mereka akan terus ziarah Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Di tak ada apa-apa, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akhiri majlis kita tahlil dengan kalimah la ilaha illallah sebanyak 3 kali, kemudiannya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Jazallahu Muhammadan anna khaira. Disebut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama dengan kekasih-kekasih kita, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada sebarang kesempurnaan, tiada sebarang perhimpunan yang mulia melainkan perhimpunan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ajar sahabat, is'alillahi taala firdausi a'la. Mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala Firdaus yang tertinggi. Sebab apa? Sebab Firdaus tertinggi adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibukakan futuh, dipahamkan dalam agama, disabatkan dalam perjalanan, dikuatkan ukhuwah, disatukan perjuangan. Mudah-mudahan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran yang sebenar, dengan pertemuan yang sebenar, dengan hakikat mengenali Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, dengan kemuliaan Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Zaid bin Harisah. Tiada doa, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala, Engkau Tuhan yang Maha memberi. Aku mohon kepada Engkau, kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan kekasih-kekasih Engkau, nescaya janganlah Engkau tolak doa-doa kami, jangan Engkau tolak permintaan kami. Tunaikan ya Allah, permudahkan ya Allah, bukakan pada kami futuh, anugerahkan kami ilmu, anugerahkan kami adab, anugerahkan kami kejayaan, anugerahkan kami segala anugerah yang Engkau telah anugerahkan kepada kekasih-kekasih Engkau. Jangan Engkau lupa kami dalam ingatan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan lidah kami lidah yang menyebut, mengingati Engkau ya Allah. Bagaimana firman Engkau ya Allah, fadhkuruni azkurkum. Ya Allah, golongan yang kami, golongan yang Engkau ingat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Zaid bin Harisah, dan kemuliaan kekasih Engkau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar Engkau mencintai Muhammad ya Allah, jangan Engkau tolak doa kami ya Allah, jangan Engkau ketepikan doa kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, ikhlaskan niat kami ya Allah, berikan kami kesatuan, anugerahkan kami kejayaan ya Allah, sabatkan perjalanan kami, sabatkan kami dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah, sabatkan kami dalam bertalaki ya Allah, permudahkanlah segalanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala fitnah-fitnah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami jahat, jauhkanlah kami segala kejahatan yang ingin dilakukan oleh sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau lah Tuhan yang melindung. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau lah Tuhan yang layak memakbulkan segala-galanya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami menadah mengharap daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, tangguhkan majlis yang Engkau